وعلى آله وصحبه وآله إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua meluangkan masa pada malam ini, bukan pada malam yang biasa. Dan terima kasih meluangkan masa pada malam ini untuk kita menyambung perbincangan kita dalam surah Al-Hasyr. Malam ini kita nak melihat pada ayat yang ke 20 insya-Allah. Dia dah masuk. Kita nak baca dulu ayat ke-20 ini pada muka surat 548. Muka surat 548. Baik. Ayat yang ke-20 daripada surah Al-Hasyr. Kita baca, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ashabul jannati humul faizun. Terjemahan aja ya, boleh ke? Boleh Ustaz, boleh. Ayat ke-20. Ustaz boleh dengar saya? Boleh, clear. Alhamdulillah. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni syurga. Para penghuni syurga itulah orang-orang yang memperolehi kemenangan. Baik. Aja masih dilengkapi ke? Masih Ustaz, saya hari Isnin baru saya keluar. Masya-Allah, masya-Allah. Baik. Dengan harapan hari Selasa malam saya ada di KL lah untuk join kelas Ustaz. Kat sana pun line clear. Sini alhamdulillah Ustaz, saya bukan ada internet apa di rumah. Tapi dia punya wifi sini dahsyat. Masya-Allah. Mana-mana saja wifi ada Ustaz. Saya ingat satu pulau ni dia pebuh wifi lah Ustaz. Yalah, actually kan government test rate kat Langkawi 5G. 5G itulah. Oh, masya-Allah. Alhamdulillah, saya tak payah nak kalut lah, nak cari apa tu internet, nak pasang internet kat rumah kan, tak perlu. Ya, betul. Sebabnya kat pulau tak kuat sangat sebenarnya kan. Ini clear betul ni, masya-Allah. Itulah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 daripada surah Al-Hasyr. Ini adalah sambungan dia. Memanglah sambungan ayat ke-20 kan. Kalau tak sambung macam mana pula ada sambungan lah. Baik. Dia adalah sambungan penceritaan daripada ayat yang ke-19. Baik. Ayat yang ke-19 Allah kata janganlah kamu lupa kepada Allah. Kelak nanti Allah akan melupakan diri kamu, membuatkan kamu lupa kepada diri kamu sendiri, lupa untuk buat persiapan, lupa kepada hak-hak yang perlu diberikan kepada diri itu. Dan Allah akhiri dengan mereka itu adalah orang-orang fasik. Mereka itu apakah, siapakah yang dimaksudkan dengan mereka itu? Orang fasik. Dalam konteks ayat ni ialah kaum Yahudi lupa akan diri. Lupa akan diri. Betul? Cuma dalam konteks ayat ni dia ceritakan mengenai kaum Yahudi ketika mana turun ayat ni kan. So dia cerita tentang orang-orang yang lupa kepada diri mereka lalu Allah membuatkan mereka lupa kepada diri sendiri. Dalam konteks ayat ini yang dimasukkan juga ialah orang Yahudi ketika mana diturunkan ayat ini juga kepada orang munafik.
Kan? Baik. Kenapa? Kerana orang Yahudi ialah kan asal mereka ini bukan Islam, tetapi in the first place mereka telah melupakan apa yang telah disebut di dalam kitab mereka, kan? Bukankah kitab mereka mengatakan bahawa nanti akan ada seorang nabi akhir zaman yang bernama Ahmad yang akan datang, kan? Maka setelah mereka bertemu dengan nabi itu, duka citanya mereka rasakan bukan daripada bangsa mereka, lalu mereka menidakkan nabi itu, kan? Umpama macam dia melupakan nabi itu, dia buat tak kisah. Dan orang munafik, apa yang mereka lupa? Mereka telah lupa mana keutamaan yang sepatutnya mereka itu taat, yang sepatutnya mereka itu buat baik. Kan? Mereka lebih mengutamakan Yahudi, mereka lebih mengutamakan keselamatan diri mereka daripada agama yang perlu mereka jaga, dan juga keselamatan Nabi SAW. Maka mereka telah lupa apa yang sepatutnya mereka lakukan, maka Allah membuatkan mereka lupa tentang apa nanti nasib mereka nanti di akhirat. Sedangkan orang munafik ini duduk bersama dengan Nabi SAW dan mereka ini tahu, kan, pernah mendengar balasan syurga dan juga neraka. Ustaz, Ya saya. sekejap Ustaz, banyak betul munafik, fasik. Betul. Memang, Baik, ini okey, baik. Ulaika ini dalam konteks ayat yang dimasukkan ialah, pertama, kalau kita cerita tentang waktu turunnya ayat ni turun di Madinah, maka konteksnya menceritakan audiensnya adalah Yahudi dan juga munafik. Baik. Maka Audiens Ustaz kejap ya, saya pula. Kalau yang As-Sajadah tu audien dia macam mana ayat 18 tu? Lebih kurang sama bunyi je. Fasik. Itulah. Fasik. Boleh tak orang munafik ni fasik juga Ustaz? Beza dia. Apa beza munafik fasik? Okey, baik. Cantik soalan tu. Baik. Kalau kita Afaman kana mu'minan kaman kana la yastawun kan, lebih kurang sama bunyi dia macam ayat ni. Betul. Baik. Kalau kita lihat pada konteks ayat, kan, sudah pasti ayat yang turun di Madinah, audiensnya adalah kepada Yahudi dan juga munafik. Itu yang pertama. Jadi ulaika pertama ialah Yahudi dan juga munafik ketika mana ayat ini turun. Yang pertama. Yang kedua, bila kita lihat pada konteks ayat, dia tengah cerita tentang apa? Satu golongan yang mereka lupa kepada Allah, lalu Allah membuatkan mereka lupa pada diri sendiri. Betul. Dan tadi saya sebutkan Yahudi, mereka telah melupakan Allah. Dengan apa? Mereka melupakan apa yang ada dalam kitab Taurat dia mengenai Nabi. Yang Allah suruh beriman dengan Nabi tersebut, tapi mereka tak nak beriman, tak nak percaya. Maka seolah-olah dia melupakan kitab yang dia dah baca tu, tapi dia macam lupa. Kan? Dalam ayat lain kan, surah Al-Baqarah kan, Allah sebutkan kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maksudnya apa? Mereka membaca kitab Allah, tetapi setelah datang perkara yang benar, mereka membaling bahasa dalam Quran, membaling kitab itu ke belakang, seolah mereka tak tahu. Kan? Maka dalam ayat ini salah satu sebab mereka tahu Nabi itu, tapi dia macam lupa apa yang dia dah baca, yang dia dah tahu dalam kitab Taurat tu, dia macam lupa. Maka mereka melupakan Allah, lalu Allah buatkan mereka lupa diri sendiri. Begitu juga kaum munafik, mereka juga telah lupa kepada Allah. Kalau kita lihat ayat sebelum, ayat yang ke 19. Ayat yang ke muka surat sebelum itu, ayat yang ke-13. Pertamanya ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ketika mana Allah kata, alam tara ilal ladzina nafaqu. Saya bukakan di skrin sini. Ayat yang ke-11. Kan. Tidakkah engkau melihat dan merasa hairan wahai Muhammad terhadap sikap orang-orang munafik? Apa yang dihairankan dengan sifat orang munafik ini? Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka. Maksudnya apa? Mereka mengambil siapa? Mereka itu siapa? Yahudi. Orang munafik. Kan? Yahudi. Orang munafik, dia ambil orang Yahudi sebagai saudara mereka.
Okey. Kan? Sedangkan Allah ada tak bagi tahu bahawa orang Islam tidak boleh bersekongkol dengan orang Dengan bukan Yahudi. Islam. Lagi-lagi nak lawan Islam. Allah ada bagi tahu tak? Dia Ada bagi tahu. Tapi mereka seolah lupa. Mereka bukannya lupa, seolah macam lupa. Sebab apa? Sebab dia ada kepentingan dekat situ. Maka dia seolah macam dia lupakan apa yang Allah dah bagi tahu pada dia. Kan? Juga kalau kita bagi bawah sikit ayat yang ke-13. Ayat 13. Dan la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kan? Terjemahan, kerana sesungguhnya kamu wahai Muhammad dan juga orang yang beriman, dalam hati mereka sangat ditakuti lebih dari Allah. Mereka tahu tak mereka patut takut kepada Allah lebih daripada manusia? Tahu. Tahu. Tapi sebab apa? Lupa. Tapi sebab apa? Nak menjaga kepentingan diri lagi sekali, kan? Risau. Dia apa-apakan dan sebagainya, maka dia seolah macam lupa apa yang Allah dah bagi tahu tu. Kan? Tapi ni memang berlaku sekarang, Ustaz. Sememangnya berlaku, kan? Memang satu yang common lah, saya rasa. Ya, kan? Maksudnya lupa kepada diri sendiri. Lupa. Bila dia ada kepentingan lain. lupa pada Tuhan. Pesanan Allah. Lupa pesanan Allah. Bila adanya kepentingan diri sendiri, dia jadi lupa kepada pesanan Allah, kan? Sebab apa? Dia dah duk teringat, kalau buat ni dapat ni. Kan kalau tak buat ni kan kena macam ni pula. So sebabkan ada kepentingan diri dia nak jaga ataupun nak dapat sesuatu, maka dia seolah macam lupa apa yang Allah dah pesan dulu. Yang ni tak boleh, yang ni boleh. Dia seolah macam lupa. Oh, sekarang baru saya faham. Sebab tu dia kata mistik mereka itulah orang-orang fasik. Ya. Maka konteks ayat ni lupa. Kita tulis balik. Kan? Dia lupa. Maka orang-orang yang lupa kepada Allah ini, lalu mereka lupa kepada diri sendiri, maka Allah kata mereka inilah orang-orang yang fasik. Maka Yahudi, mereka lupa tak pada Allah? Lupa. Lalu mereka adalah orang yang fasik. Orang munafik lupa tak pada Allah? Lupa. Maka mereka juga adalah orang fasik. Orang fasik. Orang beriman pun lupa kadang-kadang. Fasik ya. Fasik juga. Maka dia kalau lupa kadang-kadang, kan, lupa sekali-sekali atas kelemahan iman, itu tak apa lagi. Kan? Dia jangan sampai lupa yang selalu. Akibatnya apa? Bila lupa Allah selalu, apa akan jadi? Depan dia. Allah lagi jauh. Allah akan buatkan dia lupa tentang diri dia. Maksudnya dia dah lupa Allah, selalu buat. Akhirnya apa? Akhirnya dia dah tak kisah dah baik buruk. Dia tak kisah dah nak solat, nak buat baik, nak tambah amal, dia dah tak kisah. Akhirnya dia tak kisah. Mungkin dulu okey, kan? Naik turun kadang lupa tu okey. Tapi bila dia buat dan dia terusan buat begitu, akibatnya apa? Allah akan buat dia lupa tentang diri sendiri. Sebab tu kadang orang nampak dulu baik, kan? Tiba-tiba kenal lagi sekali atau alih-alih dengar cerita kena tangkap, kan? Pecah amanah ke apa dan sebagainya, kan? Kenapa? Allah dah buat dia lupa kepada diri sendiri. Sebab apa? Fasik kan dia buat dosa kecil, kan? Tapi dia buat secara selalu berterusan. Selalu berterusan. So bila dia selalu dalam keadaan macam tu, berterusan dalam keadaan macam tu, akhirnya itu akibat dia. Allah buat dia lupa tentang diri sendiri. Sebab apa? Kalau sekali-sekala fahamlah iman naik turun, kan? Kadang-kadang memang tersadung kadang-kadang tu waktu tengah jalan. Tapi kalau dah hari-hari pun lupa, akhirnya dia dah jadi satu kebiasaan. Bila dah jadi kebiasaan, waktu itulah Allah, akibat dia akan datang, iaitu Allah buat dia lupa pada diri dia sendiri, dan ketika itulah kemungkinan dia masuk pada fasik, bahagian munafik ini, dan akhirnya membawa dia kepada fasik. Ustaz. Ya, saya. Kira kita boleh dalam konteks ni, lupa kepada Allah ni kira macam dia istiqamah lah, Ustaz. Lagi saya tak dengar dia. Lupa macam apa? Perkataan istiqamah je lah. Dia istiqamah untuk dia berterusan lupa. Istiqamah lupa. Dia istiqamah untuk makna lupa. perkataan tu boleh, kan, tapi perkataan tu
Boleh apply kat situ. Tak Dia kena. boleh guna Tak tapi dia kena sesuai. ada inverted comma. Istiqomah lupa. Tu boleh. Istiqomah betul koma lah Ustaz. Istiqomah ni untuk sesuatu yang baik. Negatif. Ya, betul istiqomah lah. ni bukan sesuatu yang kita lakukan maknanya consistently. Ya. Ya, betul. Betul. kan? Tapi Betul. perkataan istiqomah Kon- ni ayat daripada Arab Positif. ni dia lain Dia sikit. dia positif tu. Dia benda yang positif thing dia. Bagi Dia dia positif lah kot, tidak apa-apa dia nak lupa. Dia positif lupa lah. Positif lupa. Dia memang suka nak lupa. Jadi dia istiqomah dalam keadaan nak melupakan Allah. Ini lain macam tadabbur Langkawi. Ini bukan wifi je 5G ni Haji Ayah. Ni Haji Ayah punya pemikiran pun dah laju, dah 5G ke depan. Tadabbur dah 5G. Masya-Allah. Jadi dia betul, dia istiqomah. Istiqomah dia apa? Dia melupakan Allah, akhirnya itu Melupakan yang Allah. Allah pun jadi Melupakan istiqomah dia. lah, melupakan dia. Kita kan kadang-kadang kalau tiba-tiba je tersasar kan, kadang ada je hal terjadi, ada je kadang rasa bersalah yang buatkan kita balik-balik kan. Tandanya apa? Allah masih ingat. So Allah tarik balik. Tapi bila kita tadi istiqomah lupakan Allah, Allah pun nanti istiqomah lah lupakan kita. Itu yang tak balik-balik tu. Kan pergi hanyut ke makin ke tengah, makin ke tengah. Baik. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-20 bila dah cerita tentang satu kaum yang dia lupakan Allah, lalu Allah lupa kepada mereka dan Allah kata mereka inilah orang-orang yang fasik. Kemudian tiba-tiba je Allah kata tidak sama penghuni ataupun ahli neraka dan juga ahli syurga. Baik, apa kaitan dia dengan ayat sebelumnya? Kaitannya Allah nak bagi tahu ashabun nar kan, itulah dia tempat kembali bagi al-fasikun. Al-fasikun. Allah bagi tahu indirectly, Allah tak bagi tahu mereka itulah adalah orang-orang yang fasik dan orang-orang yang fasik tempatnya adalah neraka. Tak, Allah beritahu dalam ayat la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Kan maknanya Allah bagi tahu orang fasik itu tempat dia an-nar, neraka. Tak sama dengan tempat penghuni syurga. Penghuni syurga ini kalau kita nak lihat ini dikembalikan pada ayat yang ke-18. Ashabul jannah ini dikembalikan pada ayat yang ke-18, iaitu kepada siapa? Bersilang-silang ayat kita ini. Kepada orang yang dia beriman dan dia bertakwa kepada Allah SWT. Maka Allah nak beritahu tak sama kan. Penghuni neraka, penduduk neraka. Indirectly Allah nak beritahu orang fasik ini tempat mereka adalah ke dalam neraka. Dan betul tak orang Yahudi tempat mereka ke dalam neraka jika mereka tidak beriman? Ya. Betul. Adakah orang munafik ini nanti tempat dia dalam neraka? Ya. Betul kan? Ia disokong oleh ayat yang lain kan? Innal munafikin fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik dia berada pada kat mana? Neraka yang bawah sekali. Neraka yang paling bawah. Kan? Fasik Ustaz. Dalam surah yang keempat ayat 145. Kan? Maka ia disokong oleh ayat yang lain bahawa orang fasik itu yang mana masuk dalamnya orang munafik, mereka akan tempat tinggal mereka adalah dalam neraka. Baik, orang munafik Allah dah sebut jelas tempat dia dalam neraka. Orang fasik pula kat mana? Baik, orang fasik yang munafik tempatnya memanglah berada di bawah sekali lah. Dan sasa dia akan berada di bawah sekali. Orang fasik yang mungkin tak masuk kategori munafik kan, mungkin dia istiqomah buat dosa tapi mungkin bukanlah dosa-dosa yang besar-besar, yang kecil-kecil kan. Mungkin tak sehebat munafik, dia dalam neraka tapi mungkin tingkat yang atas sikit. Tingkat yang atas sikit. Okey ke tingkat yang atas sikit? Tak okey. Tak okey. Of course tak okey. Tak okey juga. Mana-mana tingkat pun dia tak okey. Tak okey. Betul. Mana-mana tingkat pun tak okey kan. Jadi
Asalkan dah dimasukkan ke dalam neraka, bola tingkat mana pun dia tak okey. Kan? Yang paling ringan pun tak okey kan. Azab yang paling ringan sekali kalau dikenakan pun tak Takut. okey. Pakai apa? Na'udzubillah. Selipar kan. Terumpah daripada neraka, Menggelegak. Waduh, ya Allah. menggelegak dia punya takutnya aku. otak dia. Ya Allah. Kan? So kalau otak tu dah menggelegak kan, jangan bayang pakai kat kaki otak menggelegak tu weh. Otak tu nak menggelegak dia lalu kat mana? Dan Lalu kat Badan. badan. Badan dalam tu semualah habis ya. Hancur dalam tu juga. Mana nak lari? Walaiyazubillah. Ha? Mana nak lari? Mana nak lari? Kan? Lagi-lagi kalau dah dimasukkan ke dalam neraka itu, neraka pula sifatnya adalah jahannam kan. Jahannam ini apa maksud jahannam? Perkataan jahannam. Apa yang ada pada perkataan jahannam? Ada yang teruk lah. Jahannam. Kalau dilihat dari perkataan jahannam ini ada dua makna. Yang pertama, gelap, gelita. Yang kedua, dalam. Itu neraka itu dinamakan neraka jahannam. Ini bincangan para ulama, ada kata ini perkataan Arab, ada kata ini bukan perkataan bahasa Arab. Tapi maknanya itulah tekanan dua. Pertamanya satu tempat yang gelap gelita. Yang kedua tempat yang sangat dalam. Dia bukan dalam yang biasa, tempat yang sangat dalam. Tempat yang sangat dalam. Sebab itu dalam hadis yang cerita tentang berkata dengan beri perhatian kepada perkataan tu. Kan Nabi kata ada seorang yang dia berkata dengan satu perkataan yang dia tak kisah pun perkataan tu elok ke tak elok, baik ke tak baik kan. Tapi rupa-rupanya perkataan tu Allah tak redha, mengundang murka Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia dilempar ke dalam neraka jahannam sejauh timur dan juga barat. Allah. Kan. So satu lagi sifat neraka jahannam sangat apa? Luas, besar. Kan. Maksudnya apa? Bila kawah tu lagi besar, api yang digunakan nak panaskan kawah tu mesti lagi besar lah. So jahannam di satu tempat yang sangat besar, timur dan juga barat. Di satu tempat yang sangat dalam, di satu tempat yang gelap gelita, tak nampak apa. Kenapa? Apa yang boleh kita dapat daripada nama jahannam ini? Kalau nama jahannam ini maksudnya adalah dalam, tu saja pun dah cukup. Dah cukup. Kan kalau kita bayangkan neraka jahannam tu besar perigi je. Dia tak besar, dia kecil je. Lepas tu dia terang benderang, dia tak gelap, dia terang. Dia terang. Tapi kedalaman dia kat dalam tu kan beberapa ratus kilometer. Kan? Tak berapa ratus kilometer lah, kedalaman dia 1 kilometer je ke dalam. Kan kena bakar dalam tu, rasa boleh keluar tak? Perigi yang nenek moyang kita gali tu, itu pun kalau jatuh kat dalam tu jenuh nak naik ke atas kan. Sebab apa? Tepi dia tu tak ada tempat kita nak pijak ataupun berpaut. Ini kan pula satu tempat yang sangat dalam. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kalau dah masuk dalam tu, jangan mimpilah nak keluar. Sekali dah masuk, jangan mimpi nak keluar. Tak akan keluar punya. Cubalah macam mana pun, tak akan boleh keluar. Akan boleh keluar. Walaiyazubillah. Yang Allah sindir. Itu yang Allah sindir ayat 33 surah Ar-Rahman tu kan. Yang mana? Ya ma'syarul jinni wal insa in istata'tum an tanfuzu min aqtarin was samawati wal ard. Fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Kalau kamu ada kuasa nak keluarlah, ada cabarlah kan. Betul. Takut dengar ni Ustaz. Saya pun seram ni. Allahu Akbar. Takut. Tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari mana. Nak minta tolong pun tak ada siapa yang boleh tolong kecuali Allah saja yang boleh tolong. Syafaat Nabi dapat Ustaz. Syafaat Nabi, syafaat orang beriman, syafaat kawan kita, syafaat Quran. Siapa lagi syafaat? Banyak syafaat, malaikat punya syafaat, banyak syafaat yang boleh dapat. Tapi semua itu balik kepada siapa? Allah. Rahmat Allah. Allah la ilaha illa syafaat tu termasuk yang dalam neraka jahannam juga ke Ustaz?
termasuk yang dah masuk ke dalam neraka. Jahanam. Ya. Sebab yang paling bawah Siapa tu, yang boleh dapat yang paling bawah tu munafik kan. orang munafik, kecuali orang yang memang Allah dah kata dia kekal dalam neraka. Dia Itu kekal. Tapi orang-orang yang ada dalam diri dia iman, maka dia masih lagi ada peluang untuk dikeluarkan daripada dalam neraka, kecuali orang munafik. Kan? Kita diberikan banyak sangat syafaat dah lah kat dunia ni, dan Allah Azza wa Jalla punyalah dia tak nak kita masuk dalam neraka. Punyalah tak nak dia kita masuk dalam neraka. Kita sedekah RM1 dibagi dengan minimum 700 kali ganda. Kan? Kita solat 2 rakaat sunat sebelum fajar. Allah bagi apa? Sedunia. Dunia seisi. Isi dunia. Kita baca selepas solat fardu, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali dan ayat kursi. Apa dapat? Segala dosa diampunkan. Ampunkan dosa walaupun banyak buih di lautan. Kita buat amal tu banyak ke sikit? Sikit. Sikit sangat amal yang kita buat tu, tak padan dengan apa yang Allah bagi. Tunjukkan apa? Rahmatnya Allah. Punyalah Allah ni tak nak kita masuk sayang. neraka. Punyalah tak nak. Punyalah tak nak. Ustaz, Tapi ya. Okey. Ustaz teruskan dulu kan, saya tanya. Maka kalau kita lihat pada amal-amal yang Allah berikan, punyalah banyak amal yang sikit je kita buat tapi Allah bagi ganjaran yang sangat besar. Puasa, hanya puasa berapa jam je, tapi apa? Yang akan memberi pahala adalah siapa? Ana ajzi bi, Allah yang akan bagi pahala sendiri kepada orang tu. Dan Allah dikedekut tangan pahala? Tak kedekut. Tidak. Semua amal kita semuanya amalnya sikit-sikit je yang kita buat. Tapi Allah gandakan dia punya apa? Ganjaran tu. Sebab apa? Allah punyalah tak nak kita ni masuk dalam neraka. Tak cukup dengan Allah dah gandakan amal kita. Allah bagikan kepada kita nanti syafaat. Banyak syafaat boleh dapat. Syafaat Nabi boleh dapat, syafaat pada malaikat, syafaat orang beriman, syafaat kawan-kawan kita yang bertakwa. Kita boleh dapat syafaat daripada Al-Quran. Banyak syafaat kita boleh dapat. Kan? Tapi itu semua nanti kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nanti last sekali, lepas semua syafaat dah diberikan kepada orang yang beriman yang di dalam neraka, last sekali tinggal syafaat siapa? Tinggallah syafaat Allah Azza wa Jalla. Allah pun nanti akan beri syafaat kepada orang-orang dalam neraka. Allah akan, dalam hadis Allah masukkan tangan dia ke dalam neraka semua. dan bawa keluar satu kumpulan manusia yang sangat ramai. Kan? Punyalah apa dah masuk kat dalam pun Allah tolong lagi nak bagi bawa keluar. Kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kita kat dunia ni nak merungut ke kena buat amal sikit, kena jaga solat, kena solat 5 waktu sehari, kena solat pada waktunya, kan, kena tambah sikit dengan baca Quran, kena tambah sikit dengan infak. Itu pun semua Allah bagi pun, kan. Layak ke nak merungut dengan ganjaran yang Allah berikan tak setimpal pun dengan apa yang kita buat? Tak layak pun kita nak merungut, kan. Kerana apa yang Allah berikan itu sangat banyak. Sangat banyak. Baik. Silakan Azan Nurah. Tadi kan ada Ustaz dah beritahu Jahanam ni dia gelap gelita, dalam, luas dan besar. Tapi nak tahu kategori orang yang berdosa yang macam mana yang masuk tu. Kalau selalu saya dengar fasik ni, munafik ni yang pergi masuk Jahanam kan. Dengan kafir kan. Tapi kafir tingkat atas sikit lah. Tapi orang-orang yang beriman tu dia tingkat neraka yang Jahanam ni atas pada neraka Jahanam ni ke neraka lain ke apa? Tu nak tahu tu orang yang dalam ni yang masuk Jahanam ni. Orang-orang yang macam mana selain daripada munafik dan apa tadi? Kafir kan? Betul ke tidak saya punya tanggapan ni tak tahulah, tak sure kan. So saya nak tahu macam mana. Sebab neraka ada 7, surga ada 8 kan? Itulah nak tahu tingkat dia macam mana. Baik. Apa dia kategori orang yang masuk Jahanam ni? Kriteria. Ya. Kalau tengok dalam Quran, dia Allah gariskan ada kumpulan-kumpulan yang nanti akan disebut dalam yang dia akan dimasukkan dalam Jahanam. neraka Jahanam. Sebentar saya tengok satu ayat ni.
Sebab kita nak lari daripada neraka jahanam ni, takutlah dengar. Ya. Tak payah tahu lah Ustaz Najah. Tak, nanti kita Baik. buat, kita tak sadar nanti kita buat Baik. benda tu. Kita buat termasuk nanti. Takut. Saya bawakan tak semua, tapi saya bawakan beberapa, mungkin 1-2 yang ada kaitan dengan siapa? Sudah tentu yang ada kaitan dengan kita. Baik. Pertamanya, sesiapa orang Islam yang membunuh orang beriman yang lain, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka, Jahannam. Orang beriman yang bunuh orang Islam yang bunuh orang beriman yang lain akan masuk ke dalam Dengan neraka sengaja. Jahannam. Dengan sengaja. Baik, itu yang pertama. Kita masuk okey, tak apalah kan. Sebab kita tak mungkinlah nak membunuh orang beriman kan. Baik. Yang ada kaitan dengan kita, kita lihat pada surah Al-Kahfi, surah ke-18, ayat 100 dan ayat 101. Surah 18, surah 100 pula. Apa? Dia muka surat yang terakhir, surah Al-Kahfi. 304. Oh. Surat 304. Baik. Wakana. Al-Kahfi. Allah berfirman, ayat 100 dan juga ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون Nasam'a. Hujung tak bunyi. Baik, terjemahan silakan. Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Ayat 101, iaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku dan mereka tidak sanggup mendengar. Baik. Dalam ayat kita apa? Orang-orang yang matanya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiku. Jelas? Kurang jelas? Baik, kurang jelas. Yang mudah-mudahan lebih jelas kita lihat pada surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 179. Muka surat 174. 174. Surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 179. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها
Walahum ولهم azabun عذاب la لا yasma'una biha. يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك Ulaika الأنعام al-an'ami bal hum adall. بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Ulaika humul غافلون. Terjemahan. Dan sungguh akan kami isi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Baik. Maka Allah kata dalam ayat ini, Allah jadikan neraka Jahannam itu isinya kathir, banyak, ramai daripada kalangan jin Manusia. Dan manusia. jin dan juga manusia. Jin kita tak kisahlah, letak dia lah. Kita kisahkan banyak tu Manusia. daripada kalangan manusia yang akan memenuhi neraka Jahannam. Maka sifat mereka apa? Pertama, mereka ada hati tapi tak mahu memahami ayat-ayat Allah. Oh. Aduh, Yang takut. kedua, mereka mempunyai mata tapi tak mahu melihat dengan mata itu bukti keesaan Allah. Yang ketiga, mereka mempunyai telinga tapi dengan telinga itu tak mahu mendengar ajaran dan juga nasihat untuk membawa mereka kembali kepada Allah. Maka mereka itu seperti binatang ternak. Jadi binatang ternak teruk tak? Teruk. Tapi Allah kata apa? Balhum adall. Lebih. Bahkan mereka lebih teruk lagi daripada binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang ghafilun, yang lalai. Lalai daripada apa? Lalai daripada membuat persiapan akhirat. Kenapa? Kerana leka dengan perkara yang lain. Kita dah sebutkan kenapa? Kerana sibuk dengan persiapan untuk menghadapi kehidupan dalam dunia hingga dia fokus nak belajar apa, nak kerja apa lepas ni, sibuk plan. Akhirnya dia ghafil, dia leka, lalai daripada perkara yang sepatutnya dibagi perhatian. Dia sibuk dengan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Sibuk dengan Allah kata jangan lupa bahagian kau dekat dunia ni. Jadi dia sibukkan pada bahagian itu sehingga dia lupa bahagian awal ayat itu. Allah kata apa? Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Guna apa yang aku dah bagi pada engkau ni untuk kehidupan akhirat dan jangan lupa tentang keadaan kau di dunia. Dia duduk sibuk fokus bahagian dua tu. Yang kedua. Bahagian pertama dia lupa. Maka itulah dia orang-orang yang lalai. Ada hati tak? Ada hati. Ada mata? Ada. Ada telinga? Ada. Tapi dia tidak. Semua itu tak membawa dia balik kepada Allah SWT. Tak buatkan dia ingat kepada Allah SWT. Dia lihat diri dia, tak ada membawakan dia ingat kepada Allah SWT. Ini satu perkara yang memang kena usahakan. Sebab apa? Bahkan kita tengah solat pun kadang kita boleh lupa kepada Allah. Tengah solat. Bayangkan kalau tak solat, di luar solat, lagilah mudah untuk apa? Lalai, untuk lupa, untuk leka daripada Allah. Bila kita ingat Allah ni maksudnya apa? Ingat untuk buat persiapan. Ingat untuk buat baik dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ingat kena amanah. Ingat kena jujur. Ingat kena jalankan pekerjaan itu dengan ahsanu amalah. Dengan yang terbaik yang boleh kita lakukan. Itu maksud ingat kepada Allah SWT. Kan? Selain daripada kalau ingat Allah, nak kena zikir. Bukan itu saja maksud dia. Kerana ingat Allah, dia terjelma dengan tindakan dalam diri seseorang itu. Maka inilah nanti yang akan menjadi bahan bakar. Allah sebut bahan bakar neraka Jahannam. Bila kita tengok barbecue, kita duk bakar arang, sepatutnya kita boleh terbayang sebagaimana arang ni menjadi bahan bakar untuk makanan kita, nanti kita boleh jadi bahan bakar untuk api neraka tu. Allah sebutkan dalam surah
Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah kan? Awal surah Al-Baqarah. Allah sebut pada muka surat yang ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 pada muka surat 4. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 24 pada muka surat yang ke-4. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ A'udzubillahi بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن فإن لم لم تفعلوا ولن ولن تفعلوا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت أعدت للكافرين. للكافرين. Terjemahan, Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. baik. Maka bahan bakarnya adalah siapa? Batu dan juga Manusia. Orang kafir. manusia. Kan kalau batu jadi bahan bakar, okeylah, kenalah kan. Tapi manusia tu yang tak kena menjadi bahan bakar kepada api neraka yang akan memenuhi banyaknya pada neraka Jahannam. Maka yang menjadi kebimbangan kita kan, Haji Nuria sebutkan adalah apa? Neraka itu dah memang pasti ada. Neraka ada 7 tingkatan. Tetapi yang kita bimbangkan adalah tingkatan neraka Jahannam tu yang kita bimbangkan. Tapi Allah sebut dalam surah Al-A'raf tadi ayat 179 yang paling banyak sekali kat mana? bawah. Kat situlah neraka Jahannam tu yang banyak sekali. Diletakkan manusia dan juga jin yang akan masuk ke situ. Kan? Mungkin tak kisahlah Jahannam tu tingkat atas ke, tingkat bawah ke, tapi itulah dia neraka yang sangat dalam, yang sangat gelap dan sangat luas. Dan di situlah paling banyak sekali akan Allah campakkan ke dalamnya manusia dan juga jin. Maka itu kalau nak kira, kalau kita nak lihat pada sifat-sifat orang yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam ialah orang-orang yang ada hati, tapi hati itu tak membawa pun kepada Allah Azza wa Jalla. Bila baca Quran, hatinya tak pernah tersentuh dengan ayat yang dibaca. Hatinya tak pernah tersentuh dengan ayat yang dibaca. Kenapa? Kerana hati itu telah apa? Telah menjadi dikunci. Telah disil tak? Hati itu telah disil. Kan? Allah sebutkan ayat ke-7 surah Al-Baqarah ni, khatamallah ala qulubihim. Dan Allah telah memeteraikan atas hati, mengunci mati hati dia, pendengaran dia, penglihatan dia. Tiga-tiga dah kena kunci. Sebab itu akhirnya dalam ayat tadi kan, ayat 179 tu dia kata apa? Jadi orang yang dicampakkan dalam neraka Jahannam sebab ada hati dah tak berfungsi dah hati tu. Ada telinga tak berfungsi. Ada mata tak berfungsi. Sebab apa? Semua dah kena tutup. Kan? Itu yang tadi dalam surah Al-Kahfi tu. Tu ayat 100. Tu ayat 100 kan Ustaz? Itu ayat ini penerangan yang menyokong apa? Dalil-dalil yang menyokong ayat 100 tadi kan? Ayat 17 betul. Ayat 1 ayat surah Al-Kahfi. Ayat 101 Ustaz belum sebut lagi lah. Okay, 18 tadi kita tengok 18 100 7179. Kan, yang ini 2 ayat 7. Ayat 18 ayat 100 tadi Allah cakap apa? Neraka Jahannam itu diletakkan dalamnya orang yang apa? Mata dia kanat ayunum fi ghita, mata dia tertutup daripada zikri, daripada Al-Quran dan daripada peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Kan? Maka kenapa boleh jadi tertutup? Sebab hatinya sudah tidak berfungsi lagi. Baik. Kita lihat pula surah yang ke-39 ayat 32.
surah 39 ayat 32 pada muka surat 462. Muka surat 462. Surah Az-Zumar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه فمن فمن أظلم ممن ممن كذب كذب على على الله الله وكذب وكذب بالصدق إذ بالصدق إذ جاءه جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين. Terjemahan, Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Tu pula. maka Allah sebut dalam ayat ni, Allah tanya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang dia mereka-reka perkara yang dusta terhadap Allah dan dia mendustakan as-sidqi, kebenaran. Apakah kebenaran? Apakah ini dimaksudkan dengan kebenaran? Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah lah. Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah Dan yang paling banyak kat mana? Quran. Dalam Quran. Dalam Dalam Quran. Dalam Al-Quran. Maka mereka itu Allah tak bagi tahu mereka itu masuk dalam neraka Jahanam, dan Allah tak bagi tahu mereka ni adalah orang-orang kafir, orang-orang yang engkar. Cuma Allah buat dalam bentuk Allah bagi tahu tapi dalam bentuk pertanyaan. Allah kata, bukankah dalam neraka Jahanam itu disediakan tempat bagi orang-orang yang kafir? Maksudnya apa? Orang yang dia mereka-reka kedustaan atas Allah dan dia tak percaya dengan Al-Quran. Maka mereka tempatnya adalah dalam neraka Jahanam. Tak percaya dengan Quran ni macam mana? Tak percaya kepada apa yang Quran ni sebut. Maksud dia, dengan Al-Quran ni boleh ke hidup? Bahaya orang yang dia rasakan belajar Quran ni tak ada masa depan. Nak makan apa nanti. Itu satu perkataan yang sangat bahaya. Kerana itu membawakan apa? Dia tak percaya dengan Al-Quran. Al-Quran. Ramai tak orang Islam yang menyebut begitu? Ramai. Walaupun dia tak kata Al-Quran ni tipu, dia tak kata. Dan dia takkan kata pun Al-Quran ni tipu. Tapi dia kata ada masa depan ke belajar Quran ni? Ustaz, Nanti belajar Quran nak makan apa? Zaman dulu dah tu. Ustaz, biasanya yang sebut macam tu dia kadang tak direct pada Quran tapi dia kata tahfiz. Betul. Anak-anak tahfiz ni belajar Quran, menghafal Quran ni dapat kerja ke? Dah besar nanti bila dah hafiz. Ya. Tapi sekolah tahfiz tu dia belajar apa? Quran. Quran lah yang paling besar. Kan? Dia macam kalau lah anak kita kan. Anak kita, jiran cakap, mak kau tak ajar adab ke? Kita terasa tak? Terasa lah, tak cakap direct kat kita kan? Cakap kat anak kita. Dia kata, kau ni tak ada adab lah. Kita terasa tak? Terasa sebab anak kita. Kau ni tak sekolah ke? Terasa tak? Terasa lah, walaupun dia tak cakap kat kita. Maka walaupun dia tak cakap pada Quran, tapi dia cakap pada orang yang sedang menghabiskan masanya yang paling banyak dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka seolah macam dia kata dekat Quran lah. Walaupun dia tak direct. Orang Islam takkan ada yang berani kata Al-Quran ni tipu. Takkan ada yang berani kata. Sebab dia tahu itu bahaya, boleh buat dia keluar daripada Islam. Tapi berapa banyak perkataan yang lain yang sebenarnya membawa kepada perkara yang itu. Betul, dalam Quran dibawakan konsep wa kadzdzaba bisidqi dan dia mendustakan Al-Quran. Dia bukan kata Quran itu dusta, tapi dia tak percaya. Kalau dia percaya, dia mesti akan buat. Kalau diberikan satu petua, kan, petua kalau batuk, minum air asam jawa. Kalau orang tu percaya, dia buat tak?
Buat. Kalau orang yang tak buat, maksudnya dia tak percaya. tak percaya lah. Tapi kadang-kadang Maka- Ustaz, orang tu cakap, saja dia Hmm. cakap macam tu je, dia tak bermaksud lah nak mendustakan Al-Quran ni apa semua, ayat-ayat Allah ni. Betul. Dia kata, Sebab tapi itu pun boleh bawa ke jahanam ya. sebab itu dalam hadis yang sebutkan tadi, kan Nabi sebut ada orang yang dia sebut dengan satu perkataan kalimah Oh. yang dia tak ambil kisah pun perkataan tu boleh ke tak boleh, betul ke tak betul, dia tak ambil kisah. La yubali. Dalam bahasa Arabnya la yubali, dia tak ambil pot, dia tak kisah langsung, dia tak fikir panjang. Tapi rupa-rupanya perkataan itu mengundang apa? Kemurkaan daripada Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan dia dihumban ke dalam neraka sejauh Nauzubillah. timur dan juga barat. Baik, sekejap saya tunjukkan hadis tu. Itulah baru nak tanya hadis tu Ya, boleh saya tu tunjukkan Ustaz hadis. share. Sebentar. Saya nak tunjuk sebab saya tak pernah tunjuk lagi hadis ni sebab dia hadis yang panjang. Saya tunjuk lebih mudah. Baik. Hadis ini saya kongsikan. Baik. Boleh nampak? Nampak. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu ucapan yang mengandungi keredaan Allah yang ia tidak mempedulikannya. Dia main cakap jadi dia pun tak fikir. Lalu Allah mengangkat darjatnya disebabkan ucapan itu. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu ucapan yang mengandungi kemurkaan Allah yang ia tidak mempedulikannya. Dia tak fikir pun waktu dia cakap tu. Lalu ucapan itu mencampakkannya ke dalam neraka Jahannam. Hadis ini riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari, sasar dia adalah hadis yang sahih. Maka kena tak berhati-hati dengan perkataan. Sebab itu bila Allah sebut, kita pernah sebutkan tentang syirik. Kita pernah sebut tentang syirik kan? Bila Allah sebut dalam Quran, Allah banyak sebut kan, jangan syirik, jangan ikut Tuhan yang lain selain daripada Allah. Banyak tak? Banyak kan? Allah sebut dekat orang bukan Islam ke orang Islam? Orang Islam. Kan orang Islam. Kan? Maka pertamanya, adakah Allah masukkan syirik itu dengan sembah berhala sahaja? Tidak. Tapi sudah tentu sembah berhala itu termasuk, itu yang pertama. Yalah. Tapi adakah itu saja? Tak. Ada banyak lagi perkara lain yang membawa kepada syirik. Walaupun mungkin orang tu tak sembah berhala. Antaranya apa? Allah sebut dia mengambil hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Macam mana nak sembah hawa nafsu? Tak nampak. Dia buat cara macam mana sembah hawa nafsu? Ikut. Dia taat. Ikut apa saja yang hawa nafsu dia nak. Maka ketika itu dia telah mengambil hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Walaupun dia orang Islam, dia masih lagi solat dan disembah Allah Azza wa Jalla. Dan dalam ayat ini pun sama. Orang yang dia mendustakan Al-Quran, dia tak kata pun Al-Quran ni tipu. Tapi dia guna bahasa lain. Al-Quran ni masih ke relevan? Al-Quran ni logik ke lagi nak apply kat sekarang ni? Al-Quran ni ada masa depan ke? Dia tak cakap direct tapi indirectly. Itu mungkin kalimah yang mengundang kemurkaan Allah yang akhirnya membawa dia ke dalam neraka Jahannam. Ustaz, kejap ya. Ya. Kejap. Daripada ayat ni, macam mana lalu Allah mengangkat darjat ni sebab ucapan itu kalau dia kata ucap yang baik. Tak ada. Dia seorang hamba mengucapkan satu ucapan kerajaan yang ia tidak mempedulikannya. Betul. Sebab itu ada dua keadaan. Orang yang dia mengucapkan satu perkataan yang dia tak fikir panjang. Mungkin perkataan tu dia cakap benda yang Allah redha. Dan dengan perkataan yang dia tak fikir panjang, dia tak kisah kesan daripada perkataan percakapan dia tu, akhirnya dia diangkat darjatnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kita kena macam tu, okey tak? Seronok ah. Tak faham Ustaz. Dia masuk syurga, silap tu Ustaz. Dia masuk syurga. Yarfa'ullahu biha darajat. Maksudnya Allah mengangkat darjat orang tu di sisi Allah.
Maknanya kalau orang tu diistimewa di sisi Allah, darjatnya diangkat, maka dia dimasukkan ke dalam syurga. Itu Okey. maksudnya. Tapi dia Syurga. sama, diucapkan perkataan yang la yubali. Dia apa? Dia tidak mempedulikannya. Maksudnya dia tak fikir panjang. Dia tak fikir kesan daripada perkataan tu. Dia tak fikir. Kan ada jadi kan, terutama kita tengok apa pelawak-pelawak kan. Dia buat lawak, waktu dia buat lawak tu dia fikir tak? Dia macam spontan keluar kan? Tak fikir. Akhirnya apa? Jadi orang kecil hati, orang marah, dia masuk dalam apa mempermainkan agama. Sebab apa? Dia keluarkan perkataan yang dia tak fikir panjang. Dia tak tengok pada kesan perkataan tersebut. Kalau dengan perkataan yang kita tak fikir panjang tu dia angkat darjat, alhamdulillah. Tapi dengan perkataan yang kita ucapkan tak fikir panjang itu juga membuatkan dihumban ke dalam api neraka. Sebab itu kan dalam hadis yang disebut, siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, hendaklah diberkati perkataan yang perlu aja. Yang elok-elok. Perkataan yang perlu. Perkataan yang baik ataupun dia diam. Sebab apa nak kena diam? Sebab takut dia cakap perkataan yang dia tak fikir panjang, dia tak fikir kesan daripada perkataan tu, akhirnya dia dihumban ke dalam neraka. Maka para ulama kata, diam ketika mana kita tak tahu nak respon benda tu baik ke tak baik, maka diam ketika itu adalah ibadah. Diam ketika kita tak tahu perkataan kita tu nanti kesan dia apa, baik ke buruk, maka diam ketika itu adalah ibadah. Diam pun dapat pahala. Kenapa kesan dia besar? Kalimah je, kalimah. Dalam terjemahan, kalau kita kata terjemahan kita perkataan, saya letakkan ucapan. Tapi dalam bahasa Arab, bil kalimah. Kalimah ni adalah satu kalimah, perkataan je. Tu yang tadi Ustaz saya nak tanya, ada seorang hamba Allah ni lah, dia cakap alah tabung haji tu setiap hari apa, dia orang ni masuk baca doa, baca Yasin, sudahnya apa dia kata, maknanya lepas tu tak elok juga apa yang berlaku. Hancur jugalah tabung haji tu. Macam dia bercakap macam tu, macam dia main-main lah, macam ni lah kan. Macam satu perkataan yang dia tak sangka. Macam, betul. Ayat tu dia menghina Al-Quran tu. Sebab Yasin tu dia Al-Quran. Dia menghina banyak dalam tu. Dia memfitnah kalau kata tak betul. Tak betul. Dia mengumpat kalau kata perkara itu betul. Kemudian dia menyakiti orang yang beriman. Sedangkan maruah orang yang beriman adalah salah satu perkara yang diharamkan daripada dinodai. Kan, maruah orang yang beriman itu salah satu perkara yang Nabi haramkan seorang ke atas seorang yang lain. Sebab itu kan membunuh orang lain berdosa besar tak? Dosa besar. Baik. Ayat yang saya kira kita semua pun pernah lalu, kita semua pun tahu kan mengenai makan daging hidup-hidup. Kan? Mengumpat. Ayat yang ke surah 49 ayat yang ke-12. Kan? Ayat yang ke-12. Kita lihat terjemahan je. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Allah sebut jangan mengumpat orang lain. Lepas tu Allah tanya, adakah kamu suka makan daging saudara engkau yang telah mati? Kenapa? Kita bunuh saudara kita ke? Kan, makan daging saudara engkau yang telah mati. Kita tak bunuh pun. Allah sebut tentang mengumpat, kemudian Allah sebut tentang makan daging saudara yang mati. Kita bunuh saudara kita ke? Tidak. Tak bunuh. Physically kita bunuh? Tak bunuh. Tidak. Tapi kenapa Allah sebut makan daging saudara kita? Mengumpat. Sebab apa? Sebab mengumpat tu boleh bawa kepada apa? Mengumpat tu boleh membawa membunuh orang tu punya apa? Masa depan. Membunuh karakter orang tu. Membunuh karakter orang tu, membunuh maruah dia. Dia masih hidup, tapi dia rasa macam aku ni hidup pun tak guna sebab apa dah tak ada maruah. Aku dah dimalukan. Malu nak keluar mana pun malu. Sebab apa? Maruah dia telah dibunuh. Sebab tu Allah kaitkan dengan kau suka ke makan daging saudara kau yang telah mati. Sedangkan orang tu bukan bunuh, orang tu mengumpat je.
Tapi kenapa Allah samakan dengan membunuh? Sebab mengumpat itu boleh membunuh karakter orang tersebut hingga orang tu rasa dah tak berguna dah dia lagi hidup, rasa kosong. Maka orang yang dia membunuh saudaranya yang beriman dengan secara sengaja, hukuman dia di mana? Neraka jahanam. Neraka jahanam. Dia bunuh ke saudara dia? Dia tikam tak? Tidak. Dia tak tikam. Tapi dia tikam dengan apa? Lidah. Kata-kata. Dengan kata-kata Lidah. dia, dengan lidah dia. Menyakiti hati dia. Maka sekarang ni logik tak ramai daripada kalangan jin dan manusia akan masuk dalam neraka jahanam? Logik. Logik sangat. Ustaz, Ya Tak, saya. yang tadi tak habis lagi yang tadi. Ya saya, silakan. Banyak yang Ustaz sebut tadi kan dosa-dosa dekat situ kan, yang pasal dia cakap yang pasal tabung haji tu lah. Okey, Lagi baik. satu macam dia menghina Al-Quran tu, yang surah Yasin tu macam mana pula tu kategori dia tu? Menghina? Dia, Al-Quran. dia sebut macam baca hari-hari baca doa dan Oh. baca Yasin. Perkataan dia yang begitu Akidah sebenarnya dia tu macam mana? dia nak meremehkan perbuatan orang tu. Kan dia pada saya dia tak adalah directly apa dia cakap tentang Yasin dan tahlil tu. Dia sebut Dia Yasin. cuma kata tapi macam nak dia mempelekehkan orang melekeh lah. yang perbuatannya yang begitu. Kan? Tapi walaupun dia tak menghina Al-Quran, tapi dia menghina siapa? Orang beriman, orang Islam yang lain, dan itu Islam mengambil berat orang yang menyakiti orang Islam yang lain. Nabi SAW sebut al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu ialah orang yang muslim lain selamat daripada lidah dan juga tangan. Kalau muslim lain tak selamat daripada lidah, gangguan lidah dan juga tangan dia, maka dia dia tu kira orang Islam ke bukan Islam? Bukan Islam. Dia termasuk dalam kategori hadis tadi kan, yang perkataan yang masuk dalam kategori hadis tu. Tapi termasuk dalam kan? kategori hadis tu dia termasuk. Dia cakap perkataan yang dia tak fikir panjang, dia tak fikir kesan daripada perkataan tu. Ustaz, takut. Ya saya. kalau macam orang tu berkata buruk tentang seseorang untuk melindungi orang tu, boleh ke? Tapi dia tak tahu pun orang tu betul-betul jahat ke tak. Tapi dia dengar daripada orang tu bercerita. Contoh Kalau, macam mengumpat tu. contoh macam saya lah, macam Ya. kita nak Mengumpat siapa? Mengumpat saya ke? Baik-baik je Ustaz. macam nak melindungi lah macam tu. Baik. Faham. Baik. Kalau tapi, kita tapi silakan teruskan. Contoh lah, saya bagi contoh, tak takut fikir pasal pencuri ke perempuan. Contoh macam sekarang ni musim-musim PKP ni, jadi saya nak cek jodoh kita guna apps. Okay. And then bila kita guna apps ni, kita tak pernah jumpa orang tu. Baik. Dan bila orang tu datang, tiba-tiba dia kena macam-macam pula dengan family, contoh. Tiba-tiba family kata, contoh dia macam ni, kau ni percayalah orang tu. Tengok orang tu scam lah apalah. Tapi orang tu tak ada buat apa pun. Dia just nak jual je. Tapi dah kena macam-macam. Sampai tahap rasa macam dia lah lagi tahu pasal orang tu. Macam tu. Sedangkan dia tak pernah jumpa pun. Jadi tu kategori apa pula tu? Baik. Itu kategori bersangka-sangka. Kategori bersangka-sangka. Dan dalam ayat 12 pun sama kata. Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dalam ayat yang lain, sesungguhnya bersangka-sangka itu tak bawa kepada kebenaran pun. Itu pertama, dia bersangka-sangka. Yang kedua, dia dah fitnah lah orang tu. Sebab dia tak tahu pun. Betul ke tak betul. Maka dia dah fitnah. Tapi kalau kita, kan ada situasi yang kita bercakap buruk tentang seseorang. Contoh, saya cerita dekat Ajar Nuriah, kan tentang kawan saya, sebab kawan saya tu kebetulan dia memang tengah approach Ajar Nuriah tentang sesuatu. Kemudian saya cerita untuk apa? Untuk mengelakkan mungkin Ajar Nuriah tertipu dengan dia. Maka itu tak apa, sebab saya tahu dia memang tipu. Maka saya cuma bagi peringatan kemungkinan akan berlakunya penipuan. Kan begitu, untuk memperingatkan dalam keadaan kita confirm fakta tu betul. Maka waktu itu boleh. Boleh. Tapi kalau kita tak confirm fakta tu, maka tak boleh. Tapi kalau kita confirm, dia kata dia bujang tapi sebenarnya dia dah kahwin, bolehlah bagi tahu. Boleh bagi tahu. Tapi kalau dia macam nak mengingat orang tu, tak boleh lah sebab dia tak tahu fakta tu betul ke tak. Tak tahu fakta tak boleh. Dia akan masuk dia bersangka-sangka dan dia fitnah.
Tapi kalau dia tahu fakta, dia bagi tahu tu untuk nak menyelamatkan kawan dia, maka boleh. Boleh. Jadi kalau kita ada sangkaan tu, tapi kita simpan dalam hati tu okey lagi lah. Maksudnya kita jangan cerita kat orang, kita buat diam je kan. Jangan cerita kat orang. Sebab Tapi benda yang sangka-sangka ni memang tak boleh elak. Okey. Betul. Tapi bila dah terjadi, kita cakap, sorry lah, patutnya cakap kat you dulu, dia tu macam ni, macam ni. Tak apa, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada kita cakap awal-awal tapi sebenarnya dia bukan. Lagi teruk macam tu. Baik kita cakap tak apalah kan, itu dah masuk dalam apa yang Allah dah takdirkan. Tu tak apa. Kita tak boleh nak buat apa. Lebih baik kita berhati-hati kan daripada kita cakap kan, ini sekali rupanya tak. Dia tu elok baik je. Mungkin dia dah berubah, mungkin dulu ada cerita macam-macam lah kan. Tak apa. Lebih baik kita berhati-hati je dengan perkataan. Ustaz, boleh tak? Kalau sekiranya kita dah bersangka, kemudian kita terus beristighfar ke, kita perlu minta maaf balik ke kat orang tu? Sebab kita dah tersedar. Tak perlu. Orang tu tak tahu dan kita tak sebarkan, tak perlu. Sebab apa? Kalau kita bagi tahu kat orang tu, nanti dia akan jadi ceritanya lagi panjang. Ceritanya akan jadi lagi panjang. Sebab itu, para ulama katakan, kalau kita berkahwin, kita tak perlu cerita pun dekat pasangan kita, kisah silam kita. Tak perlu cerita. Tak perlu cerita. Kalau dia bertanya? Kalau dia bertanya, kalau kita boleh elak, kita elak. Sebab apa? Itu dah cerita yang lama. Kita tak perlu pun untuk nak cerita. Dia akan membawa mudarat yang lebih besar. Sebab itu tak salah kalau dengan pasangan tak cerita yang dulu. Kalau yang sekarang kena ceritalah yang dulu-dulu. Waktu bygone. Tak berapa nak baik itu, tak apa untuk tidak cerita. Ustaz, saya ada soalan, Ustaz. Kes Ustazah Asma tu. Sana. Kes Ustazah Asma yang mana? Yang kawan tu isteri tu dia mengakulah dia ikut nasihat Ustazah, suruh mengaku sebab nak kahwinkan anak dia tu bukan anak suami dia. Bila dia bagi tahu bercerai-berai, datang lagi another ustaz tu, kata Ustazah ni cakap ada bagi nasihat yang tak betul. Tapi ni nikah kahwin kan, terpaksa beritahu tak? Sebab nak walikan tu nanti sampai berapa keturunan tak sah perkahwinan dia. Kalau ada cerita perihal tentang rukun nikah, membabitkan rukun nikah sebagainya, kena betul lah, tak boleh tipu lah. Itu bab bahagian yang memang rukun, bahagian syariat yang betul-betul, memang tak boleh tipu lah. Tapi ustaz tu kata buat apa pula yang ustaz apa nama tu? Ustaz tu pun ustaz apa sikit lah. Tak tahu lah. Tapi kalau sah, maksudnya pernikahan tu, tanpa dia beritahu cerita yang sebenar, boleh tak ada masalah untuk tidak beritahu. Untuk tidak beritahu, kalau pernikahan tu masih juga sah, boleh untuk tak bagi tahu. Tapi bapa dia tu yang nak jadi wali. Itulah masalah dia kan. Ya. Tiba-tiba ambil wali hakim, cuba bapa dia tanya. Apa pasal wali hakim saya ada? Tak timbul juga. Ya, betul. Tak tahulah macam-macam kan. Tapi kita concentrate kat sini lah, kita fokus ni. Silakan. Ustaz, Haji Yahya tadi nak tanya. Silakan Haji Yahya. Ni balik kepada hukuman orang yang membunuh secara sengaja ni, yang dia terus ke neraka jahanam ni, Ustaz. Apakah itu hukuman kepada anak Adam, Ustaz, yang bunuh saudara dia? Wallahu alam. Jika dia termasuk dalam ini, maka itulah begitulah hukumannya. Wallahu alam. Walaupun dia anak Nabi Adam. Walaupun zaman tu syariat Islam ni belum kukuh, belum tetap, dia pun tak tahu hukum akam. Sebab itu saya katakan itu mengikut pada zaman itu. Kalau waktu itu hukuman ini ada, maka dia termasuklah. Tapi kalau waktu itu tak ada hukuman ini, maka dia tak termasuklah. Kan? Dia tak termasuklah kalau sama, hukuman tu tak ada lagi. Dia kena tengok pada waktu itu bagaimana. Sebab ada je waktu zaman Nabi Musa, cara nak minta maaf, minta ampun kepada Allah adalah dengan membunuh diri. Kan zaman kita syariat itu berbeza, maka walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap daripada umat itu Allah bagikan syariat dan cara-cara dia yang tersendiri, mungkin berbeza-beza kan. Maka kita kena ikut syariat yang Nabi itulah. Yang waktu Nabi yang lain tu kita tak boleh samakan dengan kita punya syariat, tak boleh sama, lain. Okey. Faham Ustaz. Masih. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang kita dalam kumpulan kita mungkin saudara yang mungkin mengambil sikap tak nak banyak cakap,
ada bersama tapi tak bercakap. Walaupun ada orang yang lebih tua pada dia pun dia tidak menegur siapa. Tapi berada dalam kumpulan tu kan. Tapi kita menganggapkan kemungkinan dia nak menjaga daripada bercakap yang bukan-bukan lah. Tapi bukan ke itu tidak tidak mengikut hablum minan nas kan. Dia menjadi dalam tu kan. Jadi macam mana? Adakah mungkin kita berprasangka jugalah kan. Okey, baik. Maka itu lihat pada diri dah, sebab kita kan memang ada karakter kita. Ada orang yang memang karakter dia tak banyak cakap. Kan? Ada orang karakter dia banyak cakap. Ada orang yang karakter dia boleh masuk dengan orang lain berbual senang je. Ada orang yang dia susah, dia tak reti. Kan? Sekali kita bersangka baik dengan dia, mungkin dia berada dalam kumpulan yang memang berat mulut nak bercakap, tak reti nak bergaul. Kan ada yang jenis macam tu kan. Kan kita ada introvert, kita ada extrovert kan. Yang suka duduk seorang-seorang, ada orang tak banyak cakap dan sebagainya kan. Mungkin dia bahagian yang itu. Maka kita bersangka baiklah sahaja dengan dia. Yang dia ni memang orang yang jenis tak banyak cakap. Ada je kan kita kenal kawan-kawan kita, dia memang jenis tak banyak cakap. Tanya sepatah je lah dia jawab. Memang jenis dia tak banyak cakap. So kita anggap dia begitulah untuk kita bersangka baik dengan dia. Nah, lebih baik lagi kita sangka dia ni memang nak jaga perkataan dia. Itu lagi baiklah kita bersangka dengan dia yang begitu. Wallahu a'lam. Tapi kalau kata kita bersangka tak baik, kata macam dia tidak menghormati orang tua ke, tak ada menegur siapa apa semua kan, adakah kita tergolong kepada macam apa ni, dah bercakap sama-sama kita kan, seolah-olah kita kalau kata dia yang lebih muda daripada kita, mungkin kalau kata kita mungkin ada hubungan dengan dia lah, makcik ke pakcik saudara, kita boleh nasihatkan dia. Kalau jumpa orang tua ni kali salam kan, kalau orang tanya jawab, bolehlah nasihat yang sebegitu. Kalau kita boleh nak bercakap dengan dia lah, nasihatkan dia. Tapi kalau kata kita tak boleh kan, kawan ke nak cakap tak kena kan, ataupun saudara tapi jarang jumpa, maka kita hanya bersangka baik je lah dengan dia. Bersangka baik saja dengan dia. Wallahu a'lam. Betul. Baik. Supaya tak termasuk dalam mengumpat ya Ustaz. Betul. Tak termasuk dalam jahanam. Jahanam tu yang nak straight kata jahanam tu, tapi mengumpat tu akhirnya jahanam. 1, 2, 3 kategori dah. 3 kategori besar. Baik. Baik, maka kalau kita lihat neraka jahanam ini dalam Al-Quran, banyaknya ciri-ciri ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Banyaknya adalah kenapa? Kerana dia tak bagi perhatian kepada ayat-ayat Allah. Ya Allah. Dia tak bagi perhatian kepada ayat-ayat Allah. Banyak. Ada ayat yang lain Allah bagi tahu sebab apa dia masuk neraka jahanam. Sebab dia fabi samaswal mutakabbirin, sebab dia sombong. Sombong dengan apa? Sombong dengan ayat-ayat Allah. Dia mendustakan ayat-ayat Allah. Dia tak percaya dengan ayat-ayat Allah. Ayat Allah sampai dia berpaling. Ayat Allah sampai dia pilih perkara yang lain. Maka ini sifat-sifat secara umum kalau kita lihat, kalau kita cari dalam Quran perkataan jahannam, inilah di ayat-ayat yang kita akan jumpa. Orang-orang yang dia tak menggunakan pendengaran, penglihatan dan juga hati untuk proses ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah yang paling besar dan paling banyak itulah di ayat Al-Quran. Maka secara umumnya orang yang dia tidak mempedulikan Al-Quran itu sebenarnya dia sedang menzalimi diri dia sendiri, kerana dia mendekatkan diri dia untuk masuk ke dalam neraka. Jahanam. Sebabnya begitu dalam Quran, ayat tadi kita baca pun kan, dia ada hati, dia tak nak guna hati itu untuk yafqah, untuk dia betul-betul faham. Nak faham apa? Faham ayat-ayat Allah lah. Ayat-ayat Allah, ada Quran dan juga ada ayat kauniyah, alam semesta yang ada pada diri dia. Dia semua ayat-ayat Allah yang kita kena guna mata, pendengaran, penglihatan, pendengaran dan juga hati untuk kita proses. Untuk kita proses supaya apa? Nak mengelakkan daripada menjadi ashabun nar. Baik. Maka dalam ayat yang ke-20 ini, ada padam dah kita punya conteng-conteng tadi. Baru dapat satu perkataan tadabbur.
Alhamdulillah. 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 Dan yang penting ayat tu jelas kan. Dulu tak jelas, sekarang jelas. Maka adalah kemajuan tu. Besar kemajuan tu kan. Sebab apa? Dah mula menggunakan pendengaran, penglihatan dan juga hati untuk baca ayat Quran. Kalau masih lagi bila baca Quran tu, penglihatan guna nampak ayat tu baca. Pendengaran pun boleh dengar ayat dibaca. Tapi hati tak boleh nak faham apa yang dibaca sehingga tak boleh terjemah ayat tu dalam diri, maka tak cukup lagi lah interaksi dia, tak lengkap lagi interaksi dia dengan Quran. Bukan saja hati yang penting, pendengaran pun penting kan. Kita dah sebutkan mengenai pendengaran kan. Mendengar dia patut bawa kepada apa? Hati. Dengar dia patut bawa kepada kefahaman tak? Taat. Taatan. Dengar patut bawa kepada taat. Takut. Kan? Dengar bawa kepada Perubahan pelakuan. Sami'na wa ata'na. Ada sami'na wa ata'na. Jadi pendengaran sepatutnya membawa kepada taat. Maka kalau dengar belum lagi boleh taat kan? Kalau nak dengar nak bawa kepada taat ni, maksudnya dia dengar kosong saja ke? Tak kan? Dia mendengar yang ada proses dia tu. Dia dengar, lepas tu dia betul-betul amati ayat tu, apa benda yang nak disampaikan, barulah boleh bawa kepada taat. Dia bukan dengar yang kosong. Kalau dengar kosong saja, Al-Quran samakan dia dengan apa? Haiwan. Al-Quran samakan dia dengan haiwan. Kan? Ayatnya apa? Tadilah Ustaz. Ayat tadi kan. Ayat surah 7 ayat 179. ayat berapa tadi? Surah 7 ayat 179 tadi tu. Surah 7 ayat 179. Sama seperti binatang ternak, bahkan lebih teruk lagi daripada lembu dan juga kambing. Sebab apa? Al-Araf. Sebab apa lebih teruk? Sebab dia ada akal. Dia ada akal tapi tak pakai. Haiwan tak ada akal. Ayat 7 surah 7 ayat 179. 179. Apa Ustaz? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 24. Tak, satu lagi ayat. Saya pernah kongsikan sebelum ni. Allahu Akbar. Dia tak keluar pula pada malam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Sebut Nabi Muhammad. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 171. Kita pernah ambil juga. Ayat 171. Muka surat 26. Surat 26. Saya bacakan saja. Wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan bandingan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir, orang yang tidak mahu beriman, samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itulah orang yang pekak, bisu, buta. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya. Maka Allah kata, umpamaan orang-orang yang ingkar, orang yang tak nak beriman, orang-orang yang diseru kepada kebaikan. Wah, masalul, misal. Tapi dia tak nak dengar. Maka Allah kata, mereka ini sama dengan seperti apa? Penternak yang berteriak memanggil binatang ternakan dia. Yang binatang ternakan dia tak dengar kecuali du'aan wa nidaa. Du'aan wa nidaa ni suara panggilan. Dia tak dengar. Dia panggil doa juga ya. Doa. Doa ni seruan. Nida panggilan. So dia tak dengar kecuali dia dengar tuan dia panggil je. Apa tuan dia cakap dia tak tahu. Dia cuma dengar dia bunyi. Maka orang yang begini yang cakap tak masuk-masuk, Allah kata mereka ni adalah orang yang summun bukmun umyun.
pekak bisu buta. Walaupun dia celik. Sebab apa dia pekak? Kerana dia ada walahum azanun la yasma'una biha. Sebab tu dia jadi pekak. Kan? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Sebab itu dia jadi buta. Tak menggunakan. Dia dengar bunyi je. Bila baca Quran, dia dengar ada bunyi Quran tu, dengarlah. Tapi faham tak mana? Tak faham. Tak faham. Kalau kita bacakan Quran dekat kambing, kan, kami dengar bunyi, tanya kambing dia faham tak? Kami tak faham juga. Mbek. Kan? Dia lebih kurang tak? Lebih kurang dengan orang yang dia tidak mahu menggunakan panca indera. Bukan lebih kurang Ustaz, worse than binatang. Lebih teruk lagi kan. Sebab dia ada akal tapi dia tak pakai. Kenapa manusia tu dia lebih teruk daripada binatang? Sebab dia ada akal. Dengar langsung Ustaz. Lain 5G dia dah tak boleh. Dah tak ada. Okey. Haji Ayah punya berkena refresh tu Haji Ayah. Ustaz, Miss Samsung tu apa joke Ustaz? Apa dia? Saya tak ada buat joke apa, saya kemukakan soalan je. Kan? Saya kemukakan soalan siapa yang lebih teruk, kan? Januria Jazainun senyum tak biasa. Ustaz tanya antara binatang dengan haiwan dengan manusia siapa lebih teruk? Saya cakap manusia. Sebab manusia ada akal tapi dia tak pakai. Ada akal tak pakai. Kan? Ada telinga tak dengar. Ada mata tak guna, tak pandang. Penghujung ayat 2171 tadi Allah kata apa? Mereka itu pekak bisu buta, sebab itu mereka tak boleh menggunakan akal. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Sebab binatang tak ada ni. Tak ada akal nak proses. Manusia ada tak? Ada. So pertama, manusia itu lebih teruk sebab dia ada akal tapi dia tak guna. Yang kedua, apa sebabkan lagi teruk? Sebabkan binatang dan semua binatang yang ada serta apa sahaja yang ada di langit dan bumi, mereka sentiasa bertasbih kepada Allah, tapi manusia tak bertasbih. Tak tak melakukan perkara tersebut. Maka teruklah manusia, layaklah manusia itu lebih teruk daripada haiwan. Orang sombong ke jahanam juga perginya ya Ustaz? Orang sombong pun sama. Itu yang paling Nabi takut. Nabi takut. Saya rasa saya pernah sebutkan hadis ni. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata, saya tak ingat dalam bahasa Arab, saya dah lupa. Maaf, nanti saya bawakan. Nabi kata, aku tak takut kepada kamu Dajjal. Aku tak takut kepada ke atas kamu wahai manusia Dajjal. Tetapi apa yang aku takut ke atas kamu ialah apa? Ialah riak. Nabi tak takut pun Dajjal ke atas dengan kita ni, tapi Nabi takutkan riak. Sebab apa? Bila adanya riak, dia akan merosakkan apa? Dia akan merosakkan iman. Bukankah iman ini yang kita nak guna untuk menghadapi Dajjal? Betul tak? Iman yang nak guna menghadapi Dajjal. Bukannya kekuatan fizikal kita nak guna lawan Dajjal ni. Tak. Kita nak guna kekuatan iman nak menghadapi Dajjal. Sebab apa nak kena ada kekuatan iman nak ada Dajjal? Sebab nanti Nabi kata pada akhir zaman bila Dajjal dah keluar, makanan dah tak ada. Nabi kata waktu tu makanan dah tak ada. Dan waktu itu orang beriman dia makan, dia kenyang dengan apa? Dia kenyang dengan tasbih, tahlil, dan juga tahmid. Dia kenyang dengan zikir. Boleh masuk akal tak perkara itu? Tak boleh masuk akal. Macam mana nak kenyang dengan tasbih? Itu hanya boleh orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dia betul rasa bila diucapkan tasbih itu. Maka nak hadap Dajjal, dia dengan iman. Sebab tu Nabi tak takut. Dia kata, aku tak takut kepada engkau ni tentang fitnah Dajjal. Tak takut. Yang aku takut adalah riak. Bila ada riak, ada sombong dalam diri, iman tak ada. Tak ada iman. Bukan sakat nak lawan Dajjal. Dajjal belum sampai pun kita dah kalah dah. Walaiyazubillah. Maka dalam Quran pun sama, dia sebut tentang neraka jahanam, antaranya ialah al-mutakabbirin, orang-orang yang takbur, orang-orang yang sombong. Itulah tu Ustaz, saya pun heran kan yang dalam ayat As-Sajadah tu ayat 15 tu, innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukkiru biha suqarru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim tu.
Dah penghabisan tu wahum la yastakbirun. Kenapa lah tiba-tiba sombong pula ujungnya ni? Mereka tak sombong. Kenapa Allah cakap macam tu? Betul. Pasal kalau ada sombong tu semua tu kan hilang lah sujud apa semua tu ya. Betul. Jahanam juga perginya kan. Ya. Kalau orang yang sombong, macam mana dia nak rasa yang dia perlukan Allah? Orang yang sombong, macam mana dia nak rasa dia perlukan kepada solat? Sebab solat dapat ke duit? Tak dapat. Physically-nya tak dapat. Orang yang kalau dia dah ada semua perkara, semua benda dah ada, pandai dah ada, harta dah ada, semua dah lengkap, maka dia tak rasa pun solat tu bagi apa nilai tambahan pada diri dia. Jadi akan menjauh, dia akan rasa sombong. Dan iblis, dia sombong sebab apa? Dia rasa dia ada apa yang sepatutnya. Ustaz sebut macam tu maknanya orang yang tak nak sujud kat Tuhan tu sombong lah kan. Kalau yang tak nak sujud sembahyang tu sombong lah kiranya. Betul. Orang yang tak nak tunduk sujud solat, dia adalah orang yang sombong kepada Allah. Dan juga orang yang dia tak nak tunduk sujud hati dia kepada Allah, merendah diri kepada Allah, terima yang dia ni lemah, dia perlu kepada bantuan Allah, dia ni memang kena sembah Allah, kena abdikan diri, kena dengar cakap Allah, maka dia adalah orang yang sombong. Sebab tu hujung tu cakap wahum la yastakbirun. Kan, dia beriman kepada innama yu'minu bi ayatina, dia beriman kepada ayat. Kan, dan bila dengar ayat dia terus sujud, terus taat, tak tanya apa. Suruh je jalan, tak tanya banyak. Takut. Antaranya saya tutup dengan kisah ini. Antaranya apa? Antaranya waktu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Baik, Allah perintahkan Nabi Nuh dalam surah ke-11 untuk buat apa? Dia semua pun kapal. Suruh buat apa? Suruh buat kapal. Baik. Wife dia. Baik. Pada surah Hud ayat yang bawah sekali, muka surat 225 ayat 37. 225. Surah Hud surah 11 ayat 37, muka surat 225. Allah suruh apa? Wasna'il fulka. Allah kata dan buatlah wahai Nuh bahtera. Allah suruh Nabi Nuh buat bahtera. Dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyu kami. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan. Allah suruh Nabi Nuh buat kapal waktu tu. Nabi Nuh ada dekat kawasan tepi pantai, kawasan yang musim tengkujuh, hujan turun ke? Berada di kawasan khatulistiwa ke hujan turun banyak? Tidak. Dapat je arahan apa yang Nabi Nuh buat, ayat selepas tu terus Allah kata apa? Wa yasna'ul fulka. Dan Nabi Nuh pun buat bahtera. Allah perintahkan ayat sebelum tu wasna'il fulka, wahai Nuh buatlah bahtera. Ayat selepas tu terus je wa yasna'ul fulka, dan Nabi Nuh pun pergi membuat bahtera. Tak tanya apa pun. Tak tanya pun kenapa ya Allah? Kan seganlah Allah, aku nak buat bahtera, bukan kecil, besar, bukan sampan bahtera. Ini negara yang kering kontang ni. Seganlah aku, dia orang dah lah tak terima aku. Kan dia orang cakap apa pula aku ni? Tak tanya. Terus Allah perintahkan buat bahtera. Nabi Nuh terus wa yasna'ul fulka, terus buat bahtera. Tak tanya banyak. Ayat berapa tu Ustaz? Ayat selepas itu, belum ayat selepas itu. 27 dengan 28. Ayat 27 28. 37. 37 38. 37. 3 ya, bukan 2 ya. Ayat 37 Allah suruh buat bahtera. Sebelah tu terus Nabi Nuh terus kata, Allah kata Nabi Nuh terus buat bahtera. Tak tanya banyak, tak cerita banyak. Ikut logik memang tak logik. Tapi orang beriman apa dia? Hati dia tu tunduk patuh. Tak tanya banyak. Allah suruh buat, Nabi suruh buat, jalan. Logik ke, tak logik ke, susah ke, senang ke, tu belakang kira. Janji, jalan. Buat dulu. Maka itu hati yang dia apa? Kharru sujadan. Dia tunduk. Dia tak ada sifat takbur. Jalan je terus. Tak fikir, tak mempersoalkan apa pun. Baik, itu saja saya kongsikan pada malam ini. Semoga ada manfaat dapat diambil. Saya sangat seronok kerana kita sama-sama berbincang, memikirkan bersama-sama walaupun mungkin hanya satu perkataan berkaitan antara ayat 20 dan juga ayat 19 sahaja. Dan juga ayat sebelum untuk ayat 18. Tapi alhamdulillah Allah mungkin membukakan kepada kita pada malam ini satu pengetahuan mengenai ayat ni sudah jauh lebih baik daripada kita baca banyak ayat tapi apa pun kita tidak faham.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan untuk meluangkan masa pada malam ini. Moga Allah nilai dia sebagai amal soleh. Moga Allah nilai kita ni untuk mengeluarkan diri kita, menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya daripada sifat fasik dan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Wal-a'yaz billah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sungguh